Itu datangnya daripada Irfan. Irfan berkongsi peristiwa pengalaman misteri. Okey, kata Irfan, ini dari SMS saya terima. Irfan kata, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi pengalaman saya. Ini berlaku 3 tahun yang lalu. Waktu itu saya dengan isteri saya tidak ada tempat berteduh. Dan terpaksalah saya dengan isteri, nasib baiklah hanya kami berdua, belum ada cahaya mata. Terpaksalah ini kerana rumah kami telah pun ditarik. Dan 3 tahun yang lalu tu saya dengan isteri terpaksa bermalam tidur di tepi pantai. Dan memang menyedihkan. Tapi apakan daya Kisi, saya jenis orang yang tak suka menyusahkan orang lain. Walaupun ada adik-beradik lah yang ingin berikan kami tempat berteduh, tetapi saya tolak mereka. Dan saya berusaha kumpul sedikit duit, dapatkan rumah yang saya sewa dari orang lain. Dan sekarang ini memiliki rumah sendiri. Tapi itu bukan kisah yang ingin saya sentuh. Kisah tentang apabila saya tidur di tepi pantai bersama dengan isteri dalam kemah. Memang menyeramkan. Kadang-kadang malam hari saya akan keluar bila isteri nyenyak tidur. Saya akan keluar dari kemah saya, menangislah kesedihan, memikirkan tentang kepayahan hidup yang dialami oleh saya dengan isteri. Nasib baiklah saya belum dikurniakan cahaya mata. Kalau tidak, anak-anak saya Kisi, mana saya nak letak. Dan saat itu juga akan saya duduklah dekat atas bangku. Saya akan isap rokok. Dan kadang-kadang bila saya sedang termenung tu, lazimnya saya akan terlihat mesti akan ada seorang perempuan di tepi pantai sedang duduk menyangkung. Entah datang dari mana, entah dia menjelma dari mana. Tapi kalau saya pandang tempat lain, kalau pandang situ balik, nanti kadang-kadang akan nampak benda tu seolah-olah menyangkung di tepi air. Jadi perhatian saya kadang-kala tertumpu pada wanita itu. Baik fikirkan masalah dan terlihat pula wanita yang disebutkan. Yang menghairankan saya, wanita itu pada pertama kali saya nampak, dia akan berdiri. Kemudian dia akan jalan dengan bajunya masuk ke dalam air sampaikan hilang begitu saja. Jadi lama-kelamaan saya dah tahu. Bila saya tanya dengan beberapa orang, ada orang mengatakan itu adalah hantu laut ataupun jin laut. Nasib baiklah yang nampak hanya saya seorang, isteri tak lihat. Kalau isteri nampak, pastinya akan menyusahkanlah. Sebab apa? Mesti dia tak nak duduk sana dan suruh pergi tempat lain. Jadi itulah antara perkara-perkara peristiwa yang menakutkan. Ada kala pula kalau isteri saya ni tidur rumah kakaknya lah. Pada hujung-hujung minggu ni saya benarkan, saya akan duduk seorang diri di kemah. Dan ada kala juga saya akan seolah-olah ternampak kelibat wanita yang sama duduk dekat bangku di tepi kem yang saya dirikan. Betul Kisi, saya memang tak bohong. Keluar dari kemah, ingatkan nak berasaplah, berangin sedikit. Apabila keluar dari kemah, kadang-kadang pukul 11, kadang-kadang 1 pagi, 2 pagi, dan ternampak wanita yang sama duduk tepi bangku tepi kemah saya. Yang hairannya, dari mana dia datang? Saya masuk dalam kemah, tidur sampai ke pagi. Dan gangguan ini kerap berlaku, tetapi bukan setiap harilah. Kadang-kadang dia akan menjelma di tepi pantai, kadang-kadang akan duduk di tepi bangku tempat saya suka duduk. Dan itulah antara perkara yang menakutkan. Tapi sekarang ini saya bersyukurlah saya pun dah ada rumah sewa. Belum lagi mendapat rumah beli sebab belum lagi mempunyai kemampuan. InsyaAllah doakan saya semoga dapat saya membahagiakan isteri saya sampailah tarikan nafas yang terakhir. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Misteri jam 12. Itu dia kisah selanjutnya. Sedihlah kita dengar kisah awal tadi itu. Dan saya side track sedikit lah. Kalau yang ada rumah tu, janganlah kita nak jual rumah kerana nak dapatkan untung. Kadang-kala dengan kita ada sikap tamak sedemikian, akan diambil kesempatan oleh ejen-ejen hartanah yang tidak bertanggungjawab. Tak semualah. Ada yang memang baik akan tolong anda sebab itu kerja mereka. Ada pula yang tidak bertanggungjawab, inilah yang akan merosakkan periuk nasi anda dengan keluarga.
Jadi berhati-hatilah kalau memilih ejen hartanah tu Itu dah awang tadi tu sampai dia jual rumah dan sebagainya, memang cukup menyedihkan. Baik, kita akan teruskan dengan kisah-kisah anda dalam Misteri Jam 12. Dan awal tadi saya dah post sesuatu dan nampaknya ada yang kata tak ada macam mana tu? Okey. Saya akan cuba post lagi Kenapa agaknya orang tak boleh tengok Hairan Okey, yang lain boleh cuba hubungi saya. Sekali lagi saya akan post benda yang sama. Ada yang kata Casey tak ada pun bidik. Dah post dah. Banyak kali saya post. Kenapa hairan Okey, awal tadi dah. Kalau mungkin ada ejen-ejen rumah sedang mendengar dan anda antara mereka yang suka ambil kesempatan orang lain, fikirkanlah, renungkanlah. Sebab apa? Sebab anda lah orang hidup merana. Baik, terima kasih bagi yang memantau siaran Ria. Saya akan buka talian 669-11897. Saya dah banyak kali post. Tak ada pun Casey, tak ada pun, memang tak ada Casey. Hai. Kenapa tak ada Post lagi Sekali lagi saya post. Harap nampak lah. Baik. Kita akan teruskan dengan pemanggil kita yang pertama. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Ni Hakim Gizi. Siapa? Hakim. Hakim, saya nak tanya anda satu soalan sebelum anda bercerita ni. Kalau anda tadi jadi dalam situasi rauda, anda memandu, anda ingatkan teman di sebelah, anda pandu sampai di Lebuh Raya tu baru anda perasan yang sebelah tu bukan teman anda, apa anda buat? Ada chance kan Gizi. Stop tepi. Lari. Tak kira 1 kilometer ke apa, lari datang balik. Itulah seram babe. Kalau macam tu kita dengar orang pengalaman orang, kita rasa tak ada benda lah. Tapi bila kita dalam situasi tu memang menyeramkan lah. Dan Hakim, kisah anda tentang apa ni? Silakan. Okey Gizi. Yang ni pasal saya bercerita, saya kerja dekat PSA Gizi. Okey. Dekat PSA saya sekali tak lama lagi sih. Dalam nak masuk setahun gitu dia. Jadi banyak teman-teman semua budak-budak lama kita dekat sana dia cakap apabila malam jangan pergi satu tempat yang tempat beli air sih. Beli air. Saya yang tu tempat di Brani lah, senang cakap lah. Brani terminal lah pasal diorang semua cakap, yang budak-budak lama semua cakap sana ada nenek tua lagi sih. Saya pun tak tahu mana dia datang pun. Entahlah kan, saya pun tak percaya. Sekali saya pun pergi sana lah. Pergi sana. Kali macam biasa. Sebelum nak masuk tu Casey, ya Allah Casey, dia punya bau pacai. Astagfirullahaladzim. Sekali dah gitu saya pun tawar hati. Saya masuk. Sebelum nak masuk, sekali saya nampak Casey, reflection daripada cermin. Cermin tu saya tengok. Dia jalan punya pelan menggeletar-geletar Casey. Ya Allah, sekali saya terus tak ada apa-apa. Saya tutup mata, saya baca apa saya tahu, saya keluar terus. Apa lagi? Cak alih bot, cabut. Gizi, cabut. Itu saja Gizi, terima kasih. Terima kasih kembali. Itu dia ada ejaan lagi Baguslah tu. Okey, kiriman teman-teman kita di sini, terima kasihlah banyak-banyak Ada kisah pengalaman teman-teman kita yang ada kat sini katanya okey.
Ada yang beritahu saya ni tentang satu kisah peristiwa yang tak dapat dilupakan daripada Zubaida kata, apa khabar Kisi? Tentang lift Kisi, memang cukup menakutkan. Saya pernah terkena satu gangguan ni yang menyeramkan dan katanya ini berkenaan dengan lift lah. Apa yang berlaku? Saya ni baru balik kerja sekitar pukul 11 malam. Jadi saya, Zubaida kata, sedang menunggu lift. Sambil itu saya pun SMS lah tunang saya yang saya dah sampai rumah. Kemudian saya dengar dekat belakang ni ada orang bernafas. Saya toleh belakang. Bila toleh belakang tengok tak ada orang. Rasa tak sedap hati ni. Saya toleh ke depan kembali. Bila saya pandang depan, lift pun terbuka. Saya masuk dalam. Tekan rumah saya tingkat 9. Lift dalam perjalanan naik atas, tunang saya pun telefon saya. Dia gunakan 3G network lah. Jadi bila dia berbual dengan saya ni macam video call, saya boleh nampak dia boleh nampak saya. Jadi sedang saya berbual-bual ni, kemudian saya bercakap dengan dia. Saya kata dah sampai rumah. Biasalah Kisi bermanja-manja dengan tunang di telefon. Kemudian tunang saya diam Kisi. Sepanjang perbualan saya seorang yang berbual. Saya keluar dari lift, kemudian baru dia cakap cepat balik. Saya tanya kenapa cepat balik. Jadi tak apalah, sampai rumah saya masuk dalam, kemudian saya tanya kenapa, baru dia ceritakan. Tapi nasib baiklah saya tak nampak. Tunang saya kata awal tadi bila saya berdiri dalam lift, bila saya pegang telefon, jadi kamera phone di hadapan tu nampak saya dan nampak belakang saya. Di belakang saya Kisi, dia nampak ada perempuan sedang berdiri dalam posisi yang menakutkan, seolah-olah wanita tu mulutnya ternganga dan sedang lihat saya dari belakang. Sebab itulah awal tadi saya dengar bunyi orang macam bernafas dan panggil saya. Tapi saya tak perasan dan saya tak toleh langsung buat kali kedua dalam lift sebab sedang seronok berbual dengan tunang saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Awak ni Zubaida kirim SMS macam ni, saya balik nak naik lift rumah saya pula tingkat tinggi. Ayo, naik tangga je lah. Besok confirm stomach muscle. Baik, jumpa anda sebentar nanti dalam satu lagi episod Misteri Jam 12 di Ria 897. Dan ingat, setiap kisah hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan lebih banyak kisah akan saya teruskanlah. Macam-macam kisah ni, pengalaman misteri di Ria 897. Dan ada juga pengalaman-pengalaman pendengar kita yang kirimkan daripada siapa ni? Kejap ini daripada teman kita. Okey, Liza kata, Kesi, akak adalah seorang pegawai ICA yang bertugas di kawasan yang disebutkan ini. Tadi ada abang tu cerita dalam tandas mana sih? Alamak, very scared lah. Jangan percaya Dia katakan jangan percaya dengan setiap kisah yang diketengahkan. Yang ni Kisi, nasib baik si Rauda tu tak pandu sampai KL tanpa menyedari sebelah dia tu bukan kawan. Kalau sampai KL takkanlah kawan tak telefon. Awak pun nasib baik kawan dia telefon keluar tandas. Mana kau? Okey, katanya nasib baiklah tak sampai KL. Lagi licik Kisi, Absal pergi KL aja kena kacau. Asal kena kacau je pergi KL. Hihihi. Kisi, pasal pacai tu apa Kisi? Perkataan Inggerisnya apa? Selamat malam. Salam kopi Halia. Okey. Dalam ini kata nama khas lah. Saya tak pasti ada nama Inggeris. Pacai itu, kalau orang meninggal akan ditaburkan pacai. Itu satu wangi-wangian yang digunakan untuk si mati lah. Dan itulah bau pacai dipanggil. Dan bau pacai ini selalunya lazimnya dikaitkan dengan orang yang telah pun pergi meninggal dunia. Jadi kalau ada bau pacai itu maksudnya adalah benda tu kat situ. Sejauh mana kebenaran saya pun tak pasti Kiriman-kiriman SMS ni, terima kasih bagi anda yang suka dengan kisah-kisah daripada okey, yang ini daripada Razlan. Apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya ingin berkongsi satu peristiwa ketika saya sedang menunggang motosikal ni. Ada seorang budak budak perempuan ni memandu keretanya dan pengalaman ini berlaku di Terowong KPE. Nak menghala ke mana? Terowong KPE nak menghala ke TPE. Waktu itu sekitar 1 pagi kalau tak silap saya. Hanya kenderaan yang di hadapan saya dengan motosikal saya lah, iaitu kenderaan kereta yang dipandu oleh budak perempuan ni berjenama Honda Jazz di hadapan. Saya pula di belakangnya. Dan apabila saya berada di belakang, saya dapati yang peliknya tentang kenderaan yang dipandu ni bukan apa, dah lah dekat dalam terowong. Yang hairan,
tempat duduk belakang ada seorang budak perempuan sedang duduk dan si perempuan ni pula memandu di bahagian depan. Selalunya kalau kita pandu bawa kawan mesti duduk tepi, duduk depan. Jadi kata Encik Razlan, saya pun nampak ada orang di belakang, saya pun speed up sedikit lah dan betul-betul pandu di lane yang tengah, sebab budak perempuan ni memandu di lane sebelah kiri lah. Bergeraknya perlahan sangat. Jadi setelah saya berada betul-betul dekat tepi, saya sempat tengok memang betul Kisi, tempat duduk belakang ada seorang perempuan sedang duduk dan saya rasa budak tu tak perasan. Kemudian budak perempuan ni pusing tengok saya dan saya terus speed up Kisi. Pecut lah. Sebab apa? Budak ni pandu terlampau pelan. Kalau tak silap saya, lebih kurang 55 hingga 60 km sejam. Walhal di terowong KPE tu paling-paling pun 70 km sejam. Jadi saya tinggalkan wanita perempuan tu di belakang dan tak tahulah sampai sekarang adakah itu temannya. Kalau teman, kenapa agaknya duduk belakang dan tidak duduk di bahagian depan? Terima kasih dari Encik Razlan. Adalah tu tak tahulah apa benda tu, tapi adalah tu. Okeylah, 66911897, sila hubungi saya sekarang. Kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Bersama dengan hello, selamat pagi. Selamat pagi, Kisi. Siapa bercakap ni? William. Siapa? William. William. Buat panggilan dari mana, William? Pagi. William, jangan dengar radio, William. Nanti okey, William buat panggilan dari mana ni? Daripada Jurong. Ada pengalaman tentang apa, William? Silakan. Pengalaman saya semalam saya pergi dengan kawan saya dalam biji motor. Kita pergi sebuah kubur lah, kira adventure lah. Oh, waktu malam jam berapa? Selepas 12.30 malam ke? Semalam kurang 3 lebih. Pagi lah, 3 pagi. Okey. 3 pagi. Jadi 8 motor konvoi ni kira adventure waktu malam pergi tanah perkuburan. Yes. Jadi semua jadi kita buat satu bulatan lah, duduk ramai-ramai kan. Ini semua lelaki ke? Semua lelaki lah. Okey, silakan teruskan. Semua lelaki duduk, kita semua buat satu bulatan kan, duduk kan. Dalam masa rokok semua dah habis dalam 20 minit macam kan. Ada suara tak kasi. Suara tu saya nak kata dekat tak dekat. Yang jauh tak jauh saya pun tak tahu lah. Seolah-olah macam suara macam apa, minta tolong lah, macam mak, tolong mak, macam gini lah suara dia. Jadi yang dengar semua ke ataupun tak ramai dengar? Ada. Mula-mula saya tak dengar, tapi kawan saya cakap diam lah. Saya semua diam, saya semua dengar kasi. Itu Muhammad, tapi ada lagi satu saya nak bilang. Jadi selepas dengar suara tu apa jadi? Terus habislah hilang gitu suaranya. Dengar, lepas tu kita dah macam kita part lain lah, kubur lain kita jalan pula naik motor kan. Lepas tu yang ada tak kasi last week ada satu kakak dia cakap kubur tu berasap kubur berasap. Kubur tu itu memang betul kasi kita nampak semalam. Kubur tu macam berapi tau. Okey. Tapi semua dah nampak, kita macam walk into atau by itu jalan di sana kan. Yang peliknya kita nampak kita pergi depan tu tak ada apa-apa lagi. Jadi yang daripada jauh nampak tu memang betul lah. Tapi bila dah datang dekat tak ada apa-apa lah. Itu je. Terima kasih William. Okey, terima kasih. Baik, silakan hubungi saya 66911897. 66911897. Yang ini daripada mana ni? Dari pendengar kita yang bernama Zaidi kata apa khabar Kisi? Khabar baik. 2 bulan lepas saya telah pun pergi ke rumah kakak ipar saya dan juga abang saya lah, iaitu terletak di England. Dan apa yang berlaku, saya sebenarnya bila sampai di sana, saya telah pun berkongsi meluahkan hasrat saya dengan isteri nak kunjungi tempat yang dipanggil seram lah, spooky tour. Jadi kakak ipar saya juga peminat rancangan MG12. Kalau ada masa-masa lapang dia akan mendengar, tapi tak seram manapun Kisi, sebab di sini di England ni katanya tidaklah macam di Singapura malam dan menakutkan. Kata beliau, ada saya ikuti satu rombongan ni pergi ke sebuah bangunan. Ini merupakan rumah yang dah wujud lama, 1854.
Wah, rumah ini memang terbiar dan di kawasan England untuk pengetahuan KC banyak rumah-rumah yang dipanggil pre-war yang pernah wujud sebelum Perang Dunia Kedua. Dan antara rumah yang saya pergi inilah rumah yang menakutkan. Berdiri saja luar rumah ni, tengok rumah tu dah seram. Sayanglah KC, saya bawa telefon bimbit tapi tak boleh petik sebab apa? Gelap sangat. Saya petik beberapa kali semua nampak hitam saja. Jadi tidak gunanya bila sampai di sana tu. Kata Zaidi, saya dengan isteri jalan rapat-rapat dan juga kami seramai 6 orang naik MPV yang dipandu oleh abang saya. Jadi bila sampai di rumah yang disebutkan ini, saya pun tanya mana dapat tahu tentang rumah ni. Jadi kakak ipar saya kata, sebelum kita tanya, diorang dah pergi dulu. Ini pun telah disarankan oleh kawan sepejabat dengan abang ipar yang bawa dengan kakak ipar yang bawa mereka ke sini beberapa bulan yang lalu. Jadi bila sampai depan rumah tu, bentuknya KC macam cerita seram Amityville Horror, macam itulah bentuknya. Dan di hadapan rumah tu penuh dengan rumput-rumput kering dengan juga daun-daun kering. Dan yang menakutkan KC, depan rumah tu betul-betul tepi pintu nak masuk tu ada buai-buai. Bila saya dengan isteri baru sampai dengan abang dengan kakak ipar saya, terperanjat. Benda tu bergerak. Macam ada orang duduk bermain ataupun macam ada orang baru bangun daripada buaian tersebut. Oleh kerana isteri saya tak sedap hati, kami pun tinggalkan kawasan itu. Jadi ketika kenderaan tu sedang nak buat 3-pointer lah, nak buat pusingan tu, saya sempat jenguk dekat belakang rumah tersebut, dekat buaian tadi yang saya nampak. Alangkah terperanjatnya, ternampak KC ada seorang budak Mak Saleh ni sedang duduk atas swing, sedangkan awal tadi langsung tidak kelihatan sesiapa. Dan untuk pengetahuan KC, belakang rumah tu adalah tasik. Sekeliling rumah tu hutan, tak ada rumah-rumah yang lain. Mana boleh ada budak perempuan duduk bermain dengan buaian tersebut. Saya toleh balik ke depan dan cukup menakutkan. Bila saya pulang, saya ceritakan pada yang lain. Mereka semua kata, kenapa tak bilang? Macam mana nak bilang? Takut. Itu dia pengalaman Zaidi yang telah pun mengunjungi rumah yang wujud tahun 18,000. Dan pengalaman di kawasan England yang dialami lebih kurang 2 bulan yang lalu. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Oh ya, lama tu 1800. Saya pun belum, saya rasa family planning belum ada lagi. Lama tu 1800 tahun. Rumah tu masih lagi berdiri tegak Dan kenapa agaknya rumah-rumah yang dipanggil pre-war tidak digunakan, tidak dihuni, tidak cantikkan, diperbaharui, dibaiki untuk dijual ataupun disewakan lah. Kalau anda dapat rumah macam tu, belakang tasik lagi. Wah, kalau saya rumah macam tu, hari-hari pergi pancing. Yalah, ikan-ikan Mak Saleh ni besar-besar. Kalau tengok filem-filem, dia pancing senang dapat ikan. Baik, bersama saya. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Syah. Syah, buat panggilan dari mana, Syah? Okey, Syah, saya buat panggilan dari Rumah Asling. Dan ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, ni pengalaman ni daripada tahun 1999. Okey, selama 9. At point of time, saya punya aunty saya living with my aunty. So, baby saya ni dia pregnant lah. About time pregnant for, I think that time was 6 bulan lah. 6 bulan pregnant. So, memang kita satu ni suka pancing lah. Kita suka pancing kat ketam. So, our best spot kita selalu pergi kat Kranji sana lah. So, the one point masih dia tengah saat mengandung tu, dia kata nak ikut. Tak tahu kenapa nak ikut dia. Kita ikut satu family. So, tengah pregnant tu, memang orang-orang tu macam the place was really macam semua senyap tau. Tak ada orang tau. Cuma kita family kita je. So, kita pancing. So, kita terdengar banyak bunyi, banyak gangguan lah. Macam tiba-tiba angin ribut datang, kind. So, beberapa hari lepas kita balik, kan. So, dia macam rasa, I think about 2 days later lah, dia rasa macam satu macam perut dia tu. Orang masih dia rasa kat metang pancing tu, dia kata nak balik sebab dia punya perut dah rasa macam bergelora lah. Dah sakit sini. So, kita balik,
kita balik dan pergi urut lah. Urut, pergi berubat semua. Cakap, okay, tak apa-apa. So, pergi doktor, dia cakap tak apa-apa. So, the next day, dia dah start berdarah keluar. So, straight away, my uncle tu hantar dia pergi KK lah. Cakap kenapa, with the thing lah. So, when dia check when the doktor tu buat auto scan, the baby, dalam kandungan tu bayinya dah hilang. Langsung tak ada. So, kita korang balik lah tanya mak aunty lah, how macam tadi you masih you pergi toilet, ada tak boleh jatuh ke, ada nampak janin jatuh ke apa-apa ke. Tak ada, dia tak jatuh pun. Cuma kenapa masih dia tidur tu, one of the nights before that, dia kata dia punya darah banyak kuat tau. Dan dia was macam the whole katil semua punya darah. Dan saya cakap lah, kenapa macam tak ada. Saya tanya dah kenapa macam ada nampak benda-benda gini lah. Dia husband tanya lah, mak angkat tanya. Tak nampak. So kita pergi KK scan, doktor scan. Cakap, baby is gone. Your baby is gone. Cakap, dan dia pun breakdown lah. So after that, saya tanya orang yang pandai lah. Cakap, dia tanya kita lah mana kita pergi semua lah. Before that, cakap lah kita pergi di Pak Pancing kat Keranji lah. Maybe orang budak, orang tu nak baby lah. So dan itu pun dah kita berapa saya tak sayang sangat lah benda gini. Saya tahu lah setan mesti ada, tapi kalau benda gini tak kacau kan. So lepas itu dia macam dia uzur uzur selama saya setahun tau dia uzur. Saya tahun dia uzur. Then until recently last think after 1 year, dan kita pergi berubat kat Indonesia, hantar pergi Batam, satu macam dia buat, dan satu dia punya uzur tu habis, dan makcik yang tengah urut tu cakap, yang tengah ubatkan dia cakap, dia punya tempat belakang pun hilang. There's nothing already. So kita patah balik KK dan kita buat lagi satu examination, cakap confirm there's nothing already, you can't pregnant anymore. And for info kan, kandungan yang dia bawa tu adalah anak pertama dia. So sampai sekarang lah dia just hoping for medical lah. Pasal satu is very impossible for her, and dia anak angkat. So I don't know what happened lah. Actually it's case of mystery, because about time masih kita dekat Pancing dekat Keranji tu, memang terdapat benda pelik-pelik lah. Macam apa, my car so I can't start, and my uncle punya rod ada patah 2, and ikan yang kita dapat tu ada I think about 5 or 6 Kita satu, yang lain ke mana. So that's the mystery for me until now. So what happened aku tak nampak apa-apa. Terima kasih Itu dia pengalaman setahun Wah, mempunyai penyakit wanita ni macam mana agaknya. Masalah setahun tu bagaimana? Ada penjelasan? Dan ada tanya saya soalan cepu mas. Facebook mana? Facebook Ria lah. Apa-apa pun Facebook Ria, anda boleh beri komen. Saya akan bacakan ke semuanya dari Facebook Ria 897 FM. Terima kasih bagi yang bertanya, dan saya pun dah jelaskan. Setiap malam Facebook Ria, Facebook lain tak perlu. Baik, yang ini kiriman-kiriman yang saya terima ni daripada Syabanu. Syabanu SMS pada saya, Abang Kisi. Syabanu kata saya ni adalah seorang pendengar dan berminat misteri jam 12. Dia kirim dalam bahasa Inggeris dan minta maaf saya tidak tahu bertutur dalam bahasa Melayu sebab saya orang Serani. Suka dengar rancangan MJ12 dan ada tak pakar-pakar Melayu yang boleh bantu saya? Saya cuba terjemahkan secara spontan. Kata Syabanu, nenek saya baru meninggal dunia, dan nenek saya ni orangnya ada ilmu-ilmu tertentu lah, dan pernah membantu ramai orang ketika dia masih hidup. Tapi sekarang bila nenek dah meninggal, setiap kali anak saya yang berusia 5 tahun akan takut nak duduk dalam rumah sebab dia ternampak neneknya akan berada di ruang tamu, kadang-kala berada di dapur duduk dalam keadaan yang menakutkan. Katanya, I myself has not seen what my daughter have seen, kata Syabanu lah. Dan ini yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Kalau boleh recommend sesiapa yang boleh membantu, sebab saya pasti dan yakin pengamal perubatan orang-orang Melayu ni lebih handal dan boleh membantu. Terima kasih dan selamat malam daripada Syabanu, peminat misteri jam 12. Syabanu, terima kasih kerana kirimkan SMS, dan kita tengoklah macam mana kita boleh bantu anda. Yang ini kiriman-kiriman dari teman-teman kita ni, dari pendengar kita. Daripada siapa ni?
Ada kata, Casey, kenapa Casey cakap rancangan ni satu hiburan? Kenapa nak naik lift pun takut? Biasalah perasaan manusia. Apa pula? Lepas tu pandai Casey main wayang. Main wayang apa? Memang seram. Heran. Takkanlah saya nak rasa takut pun awak nak kawal. Macam manusia ni. Tak apalah. Okey, yang ini pula daripada pendengar kita. Okey. Casey, tadi adik saya pergi tandas. Tiba-tiba adik saya menangis. Ibu saya tanya kenapa menangis. Adik saya cakap bila nak masuk dalam tandas, ada benda dekat tepi tandas tu, Casey. Daripada Malisa yang kirimkan. Okey. Yang ini Ayak kata, Casey ingin berkongsi ada peristiwa lah yang sangat aneh dan menyeramkan. Ceritanya begini. Pada malam Jumaat lepas, selepas saya bertugas ni, saya sampai ke rumah agak lewat lah. Sekitar pukul 1 pagi. Selepas selesai mandi, saya pun lepak di ruang tamu, baring di sofa tepi tingkap sambil saya bermain dengan laptop saya. Saya katanya tangan gatal lah, sangat baca pasal cerita-cerita kelakar seram di web local ghost story, kata beliau. Ada satu paragraf ni yang terbaca menulis Dek tolong dek ikatkan tali pocong kakak kat kepala dek. Jadi katanya diteruskanlah benda ni tertanggal lah, dan itulah dialog yang ada tertera di laman web tersebut dalam kisah seram tu. Saya pun ketawalah sebab kelakar. Manalah ada pocong minta tolong ikat tali macam tu lah. Tengah syok-syok saya baca, tengah seronok Casey, tiba-tiba terdengar ada orang bisik dengan suara suara bisikan tu yang menyeramkan, dan dialognya sama Casey macam cerita yang saya baca. Dek, tolong kakak dek, ikatkan tali. Bila saya dengar macam ada benda tu berbisik, seolah-olah benda tu terngiang-ngiang di telinga saya, kata teman kita ni, saya pun tak berani nak toleh. Saya pejam mata baca Ayatul Kursi, dan saya terus taruh laptop saya tepi. Itulah pengalaman saya, Casey. Ini panggil backfire lah. Pengalaman yang menyeramkan berlaku pada Ayak yang berkongsi pengalaman menerusi kiriman SMS di Ria 897 FM. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan kita akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda di Ria 897. Yang ini ada saya terima kiriman SMS ni daripada mana ni Okey. Ini katanya, Casey tolong jangan ketengahkan nama saya, tapi nama saya ini untuk Casey tahulah. Okey. Kata teman kita ni, saya berniaga. Dan kebelakangan ini duit di tempat saya berniaga ni seringkali berkurangan. Yang hairan bahan-bahan semua habis. Selalunya kalau habis semua saya akan dapat duit setimpal inilah. Tetapi barang semua dah habis, duitnya macam kurang. Yang hairan yang jaga kedai saya seorang saja. Dan pernah beberapa kali saya cubalah ambil duit tu, simpan dalam pouch, tidak keluar-keluarkan. Okey, tak hilang. Tapi bila saya masuk duit tu dalam laci, duit tu akan hilang. Jadi ingin saya tanya pada para pendengar, adakah ini perbuatan makhluk halus yang dikenali sebagai toyol, ataupun saya yang sendiri lalai? Kalau saya lalai, kenapa saya letak dalam pouch, duit tu tak hilang? Bila masuk dalam laci, duit tu akan hilang. Kadang-kadang hilang kurang tu sampai $100-200, Casey. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Terima kasih pada cik abang kita yang bertanya. Jadi mungkin nama saya gunakan nama samaran lah, Abang Man lah, senang. Jadi nak buat respon senang kan? Apakah pendapat pandangan anda? Cik Man kata duitnya hilang. Siapa yang ambil? Baik, saya akan terus bacakan kiriman-kiriman SMS anda dan pengalaman misteri yang saya terima ini. Antaranya dari teman kita Jin Balang kata, selamat malam ataupun selamat pagi Casey dan pendengar semua. Tadi ada pendengar cerita tentang penumpang di belakang kereta yang dipandu oleh seorang wanita di terowong KPE. Saya serta isteri pernah mengalami keadaan yang sama. Kami dalam kenderaan berhenti di lampu merah, datang sebuah kereta berhenti di sebelah kiri. Ada seorang wanita duduk di belakang pemandu memandang keluar tingkap dengan muka
yang amat putih dan berdiam saja macam patung, sedangkan pemandu dan penumpang wanita tadi di depan tu berbual sambil ketawa, tapi di belakang tu Kisi langsung tidak berinteraksi dengan orang di hadapan. Entahlah tu wanita dekat belakang ke ataupun ... tu dia. Tapi tak mustahil lah kadang-kadang dia mungkin ada orang kata, Kisi, tanta duduk belakang tu anak bos ke? Anak bos, kalau anak bos tak naik Honda Jazz anak bos naik Mercedes, Audi, Lamborghini, macam itulah. Baik, kita ke hujung talian. Anda boleh hubungi saya dan saya akan cuba bacakan kiriman-kiriman SMS anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Berikut ini akan saya bacakan kiriman SMS yang saya terima sebelum saya ketengahkan kisah mungkin di hujung talian sebentar nanti. Daripada Fadilah berkongsi pengalaman. Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman yang menakutkan ini berlaku apabila saya dengan tunang saya telah pun duduk di kolong blok rumah sebelum naik ke atas. Waktu itu setelah kami keluar pergi makan malam dan sekitar pukul 11 malam lah tunang saya nak ajak berbual lagi di kolong blok rumah saja, nak cakap tentang perkahwinan yang akan kami sanding lah tidak lama lagi. Sebab selepas malam yang dimaksudkan tu saya tidak akan jumpa tunang saya lagi. Katanya pantang 2 bulan Kisi tak boleh jumpa. Nak berbual di telefon pun saya rasa kena sembunyi-sembunyi. Jadi itulah kami duduk lagi selepas kami keluar makan malam. Lagi 2 bulan nak berumah tangga. Jadi kata Fadilah, sedang saya berbual-bual dengan tunang saya di kolong blok rumah saya, saya tiba-tiba teringat akan sesuatu lah yang saya nak berikan kepada tunang saya. Jadi saya suruh dia tunggu di bawah. Saya naik di atas ambil barang tu, merupakan hadiah yang saya belikan. Surprise lah nak beri pada tunang. Saya pun pergi ke lift naik ke atas rumah. Dan beberapa minit kemudian setelah ambil barang tu, biasalah saya turun ke bawah untuk jumpa dengan tunang saya yang menantikan saya berada di bawah. Saya pun turun bawah sampai dekat kolong blok terperanjat. Tepat yang tunang saya duduk tu masih ada di sana. Ada seorang perempuan sedang duduk di tepi tunang saya. Yang saya hairan, kenapa budak perempuan ni duduk sana sedangkan tunang saya ada di sana? Kalau ia pun duduklah tempat lain. Jadi bangku yang tunang saya duduk ni adalah bangku jenis bulat. Bangku bulat. Dan tengah-tengahnya adalah meja dam yang bulat. Tunang saya duduk sebelah luar, sebelah kiri. Sebelah kanan tu kosong tempat saya duduk awal tadi. Dan wanita tu duduk di tengah-tengah bulatan meja ataupun bulatan bangku tersebut. Jadi bila saya sampai, saya pun duduk tapi buat muka bingit lah Kisi. Kenapa budak ni sibuk ni? Saya kata pada tunang, jom kita pergi tempat lain, sibuk lah dia ni. Saya cakap lah sebab tunang saya pun rasa macam kenapa ni? Saya pun bangun, dia pun bangun. Kami berjalan, pergilah ke hujung blok. Bila sedang duduk, saya tanya tunang saya, kenapa bila perempuan tu duduk, you tak cakap tempat ni occupy, ada orang nak duduk? Kenapa you kasih dia duduk, you mental Jadi tunang saya cakap, you apa you cakap ni? You marah-marah I Afsal. Bayangkan Kisi, itu merupakan malam terakhir sebelum 2 bulan kita tak akan berjumpa, akan berumah tangga. Jadi kami berdua bergaduh. Bila saya toleh belakang, wanita tu dah tak ada. Tak terkejut lah, mungkin dah jalan, dah belah ke tak tahulah. Jadi akhirnya tunang saya kata, tak ada orang, dari tadi tak ada orang. Dan saya mula rasa takut sebab meremang bulu rumah saya. Baik-baik nak duduk berbual panjang, saya hentikan saja dan saya serahkan hadiah itu dengan perasaan marah, bingit, juga takut. Akhirnya saya minta tolong tunang saya temankan saya naik ke atas. Sampai atas saya tanya lagi, you betul tak nampak? Betul, you sumpah I tak nampak. Dia dah bersumpah dan saya pun naik takut. Sampai rumah, saya suruh dia hati-hati turun ke bawah. Bila tunang saya turun ke bawah, pergi ke tempat motosikalnya, alangkah terperanjatnya, dia keluar dari kolong blok rumah saya. Saya berada di tingkat dapur ni sedang tengok dia. Perempuan tu ikut dia jalan di belakang Kisi. Saya telefon dia, dia jawab, hello, you
You cakap dengan I, perempuan tu siapa? Perempuan mana ni? Saya bergaduh dengan dia. Bila tunang saya toleh belakang, tak ada orang. Tak nampak orang pun lah. Betul, Kisi. Dia seolah-olah memberitahu perkara yang sebenar. Saya naik takut, saya yang naik seram. Tak apalah, you balik baik-baik lah you. You balik baik-baik Casey, bila tunang saya keluar, 15 minit kemudian saya dapat panggilan tunang saya jatuh dari motor, tapi tidaklah cedera teruk, hanya cedera ringan saja. Saya betul-betul khawatir, dan itulah pengalaman peristiwa yang menakutkan. Bila saya tanya kenapa jatuh motor, dia kata dia hilang kawalan apabila dia terasa di belakang motosikalnya macam ada orang duduk dan tumpang dia nak pulang. Itulah pengalamannya. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia tumpang tunang lah, itulah inilah kan, dah kena. Macam mana tu? Baik, mungkin pemanggilan terakhir. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Saya lah Encik Din semalam daripada Kota Tinggi ya. Cik Din yang telefon dari Kota Tinggi. Ada kisah tentang apa pula ni? Silakan. Okey, ni Casey saya ni memang ekstrim memancing ni Casey. Okey. Okey, kisahnya berlaku dekat Sungai Kota Tinggi lah. Saya pancing udang galah. Jadi saya bertiga lah dengan kawan saya. Jadi kami betting tau. Kami mancing dekat Kampung Pantik lah. Tersilap saya lah berhampiran dengan Kampung Kelantan. Jadi kami betting lah seorang RM30 lah seorang. Apa paling banyak nanti duit tu kita ambil lah. Jadi sampai satu tempat tu memang kat kawasan Kampung Pantik tu kawasannya macam sunyi lah. Tapi itu tempat memang pot lah, udang memang banyak lah. Jadi kami pun bertiga ni berpecah, tapi tak jauh lah, masing-masing nampak lah. Okey, saya duduk kat bawah pokok tau Casey. Dengan sedap-sedap mancing ni, lebih kurang 1 jam lah saya baru naikkan 2-3 ekor lah udang Jadi ada datang satu pakcik tau. Pakcik tu pun saya tegur lah, pakcik, ya mancing ke? Dia tanya saya, ya saya tengah mancing ni, berapa ekor? Oh 2-3 ekor pakcik. Dah lama, dah lebih kurang lah 1 jam lah saya cakap. Jeng turun kat pakcik tu. Pakcik tu cakap apa dengan saya? Sini memang kawasan ni banyak udang. Okey, jadi bila saya pun duduk lah, saya tengoklah joran saya apa semua Casey kan. Jadi pakcik tu saya tengok dia pakai macam batang kayu tau, macam dahan gitu. Lepas tu ada tali, kira macam tali kasut lah, dia ikatkan macam ponjol. Saya tengok lah, dia pancing sekali. Dia letak je dalam tak sampai 2-3 minit naik udang lah. Tapi kalau naik tu banyak lah, dalam 5-6 ekor apa semua lah kan. Okey, jadi lebih kurang setengah jam juga lah pakcik tu mancing. Dia punya raga dah penuh tau, ranjut. Sini panggil ranjut lah. Jadi pakcik tu tanya, nak udang ni ke? Saya orang dah offer macam itu. Saya cakap okey lah, boleh lah, terima kasih pakcik. Berapa saya nak main kotor dengan kawan-kawan ni, yelah, kira saya menang lah kat situ kan. Sebab saya cakapan tu banyak lah. Jadi bila pakcik tu balik, saya pun pergi kat kawan-kawan. Kawan-kawan saya tanya, kau cakap dengan siapa tadi? Adalah pakcik ni kat situ. Aku tengok macam kau cakap seorang je. Kau biar betul saya tanya. Kalau nak apa tu, nak takut-takutkan kami, tak payahlah macam itu dia orang cakap kan. Jadi saya cakap, betul, serius, saya dapat udang ni, pakcik ni bagi sekian-sekian lah, saya tunjuk. Lepas tu pakcik yang tadi saya lupa nak cakap, pakcik tadi tu tunjuk lah benda yang dia pakai tu lah, dia tangkap udang tu. Dia macam stokin wanita tau. Jadi dalam stokin tu ada bau macam sedap lah. Jadi saya tunjuklah ni sekian. Oh, kawan-kawan saya cakap, macam-macam lah kita balik. Sebab ceritanya diorang tak nampak apa-apa tau. Diorang tak tahu saya berbual dengan siapa. Tapi yang peliknya udang tu ada pada kami, pada saya lah. Jadi kat malam tu saya menang lah duit tu. Tapi memang seram lah. Itu saja cerita saya Casey. Ya, terima kasih Okey, sama-sama Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia teman kita dari Kota Tinggi tu, suka bagi memancing baik, saya akan tengoklah cakap dah 2:10 minit pagi rupanya. Okeylah, saya tutup tirai. Terima kasihlah bagi yang mengingatkan saya. Saya tak nak sebut nama, nanti orang semua marah-marah ni tersedak pula orang ni, malam tak boleh tidur, batuk berdarah nanti. Dangerous maximum. Terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran Ria 897. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan ada juga kiriman teman kita ni. Yalah, saya amat terharu dibuatnya.
ada pendengar kita, saya akan putarkan sedikit lagu yang dimaksudkan ni. Pendengar, ada seorang pendengar Misteri Jam 12, beliau telah pun buat remix lagu Kronik. Ini remix dia buat lah, lagu Kronik sendiri dan dia nyanyi sendiri. Dan saya akan putarkan sedikit lah kerana yalah orang dah tunjukkan dia berusaha lakukan sesuatu. Jadi inilah lagu Kronik, bukan saya nyanyi. Dan ini saya rasa dia buat kembali lah lagu versinya. Dan kita dengar. Dengan itu saya jumpa anda esok malam, kalau tidak ada apa-apa arah yang melintang ya. Terima kasih dan terus bersama Ria Insomnia. Ini Kronik Remix.